Okay, number 7. Okay, dia bagi polygon. Kemudian dia tanya apakah polygon tersebut, dia bagi exist. Okay. So kalau dia bagi exist kat sini, maksudnya lagi separuh macam ni lah. So ini jadi one side. So ni one side, ni two side. So 1, 2, 3, 4, 5. So bawah tambah lagi 3. So 5 tambah 3, 8. So jawapan dia? Jawapan dia apa? Oktagon. Okay, oktagon. Okay, good. Okay, nombor 8, expand. Expand maksudnya awak kena darab. Jadi jawapannya ialah 4x minus 20. Okay, expand maksudnya darab. Okay, 4 darab 5. Okay, yang ni dia suruh describe the pattern. Okay, kalau describe the pattern, dia ada tiga cara nak describe. So yang ni caranya menggunakan word. Maksudnya menggunakan perkataan. So menggunakan perkataan, jawapan dia begin with 15. Lepas tu kita buat apa? So kita tambah 13. So begin with 15 and add 13. Okay, tambah 13. Okay, ini soalan form 1. Okay, find the highest common factor of 36, 84 and 108. Okay, so jawapan dia ialah 12. So kalau highest common factor, awak kena semua nombor boleh bagi. Boleh bagi 4. Kemudian bila dah bagi 4, bagi 3. Lepas tu ni dah stop lah. Sebab 7 ni tak boleh bagi 3. So teacher tak divide lagi lah. So kita stop sampai sini. So jawapan dia ialah 4 darab 3. So highest common factor jawapan dia 12. Okay, number 11. Dia tanya ni Fibonacci. Okay, Fibonacci dia ada dia punya pattern dia tersendiri. Pattern dia ialah awak tambah nombor sebelumnya. Okay, kalau kosong dapat 01. Okay, tapi dia mula dengan 01 lah. So awak kena ingat Fibonacci ni dia mesti 01. 01. Okay, yang selepas 01 cara dia ialah kita tambahkan. Maksudnya selepas 01 kenapa teacher dapat 1? Sebab 0 plus 1. Okay, X ni kenapa teacher dapat 2? 1 plus 1. Okay, good. Sebab sebelah tambah sebelah. Kemudian yang sebelah ni teacher dapat 3 sebab 1 plus 2. Yes. Maksudnya nombor sebelah tambah nombor sebelah. Okay, so sebelah 3 teacher dapat 5 lah. Sebab 3 tambah sebelah. 3 tambah 2, 5. Kemudian sebelah 5 teacher dapat 8. Sebab 5 tambah 3. Agaknya sebelah 8 ni apa? Sebelah 8 apa agaknya? 13. Sebelah 8 ialah 3. Yes, 13. Sebab 8 tambah 5. Okay, Fibonacci ni ialah awak tambah nombor sebelah dia. Okay, so kita start 0, 1. Soalan nak sum. So dia nak X plus Y plus Z. Jadi 2 tambah 5 tambah 8. So jawapannya 15 lah. Okay. Okay, nombor 12 factorize. Okay, apabila factorize nombor kuasa 2, dia akan jadi bracket A minus 4, bracket A plus 4. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, factorize. Nombor 13 ialah expand. Expand ni maksudnya darab. So awak darab. Okay, sebenarnya jawapan tak ada bracket pun tak apa. Okay. So kalau awak bagi jawapan tak letak bracket ni pun teacher terima. Okay. So jawapannya ialah 4x power 2 plus 8x. Okay, 4x darab 2, 8x lah. Okay. Nombor 14 ni dia nampak susah sebab dia ada cube root. Okay, apabila ada cube root, awak selesaikan yang dalam pecahan. Okay, nombor 14 ni berapa orang betul?
Cuba awak raise hand. Siapa yang betul nombor 14? Muhammad ini Hakim. Yang lain? Yang lain ada yang betul? Salah. Okey, Salah ibu. sebab awak nampak dia susah sebab dia cube root. Okey, cube root ni kat luar, so dia buat kemudian. Kita buat yang dalam dulu. Okey, jadi yang ni Cikgu Suhaizah dia dah tulis. Dia tulis negative 1, B negative 2. Tulislah negative 1 over negative 2. Lepas tu C 3. Okey, bawah dia 4 darab B. 4 darab B, 4 darab negative 2, negative 8 lah. Okey, bila Cikgu Suhaizah dah tulis macam ni, so kita dah belajar negative divide negative positif. So 1 over 2. Okey, 3 divide negative 8 minus. Okey, so yang ni awak boleh tekan kalkulator. Tekan sahaja kalkulator. 1 over 2 minus 3 over 8. Okey. Okey, kalau awak tekan kalkulator mesti awak dapat negative 1 over 8. 1 per 2 tolak 3 per 8. Okey, bila awak dah dapat negative 1 over 8, baru teacher cube root punca kuasa. Punca kuasa 3. So kalau punca kuasa 3, jawapan mesti negatif. So your answer is negative 1 over 2. Boleh tak? Boleh tak nombor 14? Boleh. Okay, good. So maksudnya awak selesaikan yang dalam tu lah. Okay, sekejap Okay. Okay, kemudian nombor 15. Okay, 15. Okay, 15 express Y. Kalau dia kata express Y, teacher nak Y. Okay, jadi 6 tambah Y ni, dia dekat bawah, so teacher darab lah. 6 tambah Y darab X. Okay, so dapat 6X plus XY equal Y. Okay, sekejap Okay. Okay, so 6x plus xy. Okay, sekarang teacher nak y. So apabila y ada 2, teacher kumpulkan y tu satu tempat. So 6x tambah xy sama dengan y. So y ni ada 2. So teacher kumpulkan satu tempat. Okay, teacher kumpulkan dia dekat belakang. Dia akan jadi y minus xy. Okay, apabila ada 2y, teacher factorize. Sebab itu kita belajar factorize. Okay, factorize kita keluarkan y. So y bracket 1 minus x. Okay, sebab y darab 1y, y darab x, xy. Okay, bila awak dah nampak bracket ni, bracket maksudnya darab. Okay, jadi teacher nak y. Jadi bila teacher nak y, teacher tak nak 1 tolak x. Jadi 1 tolak x, teacher pindah ke depan, dia akan jadi divide. Sebab ni multiply. Okay, so ni jawapan awak. Ada yang betul tak? Ada yang betul? Ada yang betul tak nombor ni? Nombor 15? Saya betul itu. Okay. Okay, so yang lain dah salin dah? Yang ni? Working ni? Sekejap cikgu. Kalau tak sempat salin awak snap pun tak apa. Nanti lepas kelas teacher bagi. Dah? Dah. Okay. Okay, nombor 16. Nombor 16. Okay, 16. Okay. Okay, apabila teacher tanya number of side, okay. Hari tu topical test pun ada yang salah kan. Okay, number of side ni awak ingat formula dia ialah 360 divide exterior angle. 360 bahagi sudut perluaran. Okay, mesti macam tu.
360 bagi sudut keluaran. Okey, untuk soalan ni senang lah sebab dia dah bagi sudut keluaran. Jadi awak terus bahagi. 360 bahagi 36. So jawapan 10. Okey, awak tulis dekat kertas awak. Formula number of side equal 360 over exterior angle. Okey. Ataupun awak tulis formula dia. Number of side equal 360 over 180 tolak interior angle. Kenapa 180 tolak interior angle? Formula exterior angle apa? Interior tambah exterior dapat berapa? Siapa tahu? 180. Interior tambah, yes, 180. Okey. So maksudnya kalau soalan tu bagi interior, awak kena tolak lah 180 tolak interior. Tapi kalau ni dia dah bagi exterior, senang lah. So 360 bahagi exterior. Exterior angle. Okey. Kemudian nombor 17. Okey. Nombor 17, nonagon. Nonagon berapa? Side? 9. 9. 9. Okey. So kalau 9, formula dia ialah n minus 2 multiply 180. So n minus 2, 9 minus 2 lah. 9 tolak 2, 7. So jawapan dia 1260. Okey. Ini lebih kepada ingat formula So dia tak ada pengiraan sangat. Okey. Soalan 18. Okey, ini sebenarnya soalan form 1 ni. Sebab form 1 kita dah belajar quadrilateral. Sisi 4. Sisi 4, sum dia mesti berapa? Berapa sum dia kalau 360. yes, pandai. 360. Kalau triangle 180. Okey, itu semua basic masa form 1. Jadi kalau teacher nak X, senang dia. 360 tolak 130 tolak 74 tolak 90. Okey, tak ada tanda kotak ni maksudnya 90. Okey, terus dapat jawapan. Yang penting awak kena ingat sisi 4 ada berapa. Okey. Ini tadi teacher cakap tadi. A regular polygon has an interior angle of 135. What is the name of the polygon? Okey, nak tahu nama polygon kena tahu sisi. So nak tahu sisi, formula dia ialah tadi teacher dah bagi tahu 360 bahagi exterior. Tapi soalan bagi interior. Sebab itu teacher suruh awak tolak. Okay, kalau awak tekan kalkulator, 180 tolak 135 dapat berapa? Berapa? 180 minus 45? Minus 45. Jadi awak tekan kalkulator 360 bagi 45. Berapa? 360 bagi 45? Tekan kalkulator? 8. 8. So jawapan dia oktagon lah. Jawapan dia oktagon. Okey. Nombor 20. Okey, yang ini pun soalan form 1. Dia tanya X. Jadi 9 darab 2, 18. So X tambah 8 sama dengan 18. So X sama dengan 18 tolak 8. So jawapan dia 10. Okey dah? Boleh tak? Sekejap berapa orang masuk kelas ni? 24 termasuk cikgu. 23 lah Okey, sekejap. Okey, kita pergi bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B 4 markah. Which of the following sequences had the missing number of 5? Okey. Number of 5. Okey, dia tanya.
So teacher nak letak kat kotak ni nombor apa? So jawapan dia R lah. Sebab R ni teacher tolak 7. Okay, 12 tolak 7, 5. So jawapan dia R. Betul tak? Betul. Ada yang betul? Ada? Betul. Okay. Nombor B ni dia susah sikit sebab yang pertama tu dia number. Number ni sama ada tolak ke tambah ke. Yang kedua ni menggunakan perkataan. Yang ketiga ni menggunakan algebra, maksudnya kita guna sebutan N. Okay. Yang nombor 3 ni pun teacher kurang mahir. Okay, tapi tak apa. So ya dia tanya yang tu, teacher tolak 7 lah. So jawapan dia tolak 7, 1 markah. Kalau menggunakan perkataan, subtract 7. Okay, kalau guna algebra expression dia jadi macam ni lah. Okay, yang pertama 12. Kenapa teacher dapat 12? Sebab 12 tolak 0. Nombor kedua 5. Kenapa teacher dapat 5? Sebab 12 tolak 7. Okey, 12 tolak 7 maksudnya 12 tolak 7N. Okey, so N tu 1 lah. Okey, N tu 1. Okey, dia N ni tak semestinya mula daripada 1. So boleh mula daripada 0. Jadi untuk jawapan dia, teacher mula daripada N 0. Jadi jawapan algebra dia ialah 12 tolak 7N. Okey, awak salin dulu jawapan ni. Jawapan nombor B. Okey, salin dulu. Dah. Sekejap je. Okey. Dah ya. Okey. Okay, so ni jawapan dia. 12 minus 7N. Okey. Okey. Nombor 2, teacher nak D. Okey. So awak boleh salin dulu sambil dengar penerangan teacher. Okey. Express D in terms of C and B. Okey. Maksud express D, teacher nak D. Yang belakang ni ialah dia kata express D in term of C dan B. So bahasa Melayu dia, nyatakan D dalam sebutan C dan B. Okay, so yang belakang ni tak penting lah. So kalau dia kata express D, dia nak D. Okay. So kalau teacher nak D, so yang B squared ni teacher tak nak. Sebab tu teacher tolak. C minus B squared. Okay, C minus B squared. Kemudian teacher ada 4 darab D. So 4 darab D ni teacher bahagi. So jawapan dia C minus B squared over 4. 2 markah. Okey, 2A ni boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. 2A Okey. 2B. Okey, 2B ni sama ada awak nak gunakan jawapan yang pertama, tapi teacher bimbang takut jawapan pertama salah kan. Kalau awak nak guna terus dekat atas pun tak ada masalah. Okey. So awak hanya gantikan iaitu C dia 4, so 4 lah. B dia negatif 6. Okey. Oleh sebab B dia negatif 6, negatif 6 ni kena kuasa 2 dulu. Awak tak boleh nampak negatif 6, awak terus letak tolak tambah. Salah. Okey, sebab hukum dia kena kuasa 2 dulu. Sebab itu Cikgu Suhaizah tulis 4 tolak 36. Dia tak letak 4 tambah. Melainkan kalau soalan teacher tolak bracket tolak 6. Sekarang soalan teacher tolak bracket negatif 6 kuasa 2. So kita kena selesaikan kuasa dulu. Sebab itu 4 tolak 36 baru bahagi 4. Okey, so jawapan negatif 8. Okey, salin jawapan.
Helena? Okay dah Salin? Dah. Dah Ibu. Okay, Dah. so nombor B, yes good. Nombor B negative 8. Okay. Okay, irregular polygon maksudnya dia tak sekata dia tak regular. Tak sekata maksudnya sudut dia berbeza, sisi dia pun berbeza. Macam B ni, sisi sama tapi sudut dia tak sama. Yang ini ialah rhombus. Okay, so kalau sudut tak sama pun teacher panggil irregular. Soalan B, the table below interior angle. Complete the following table. Okay, so sekarang dia nak number of side of polygon. Okay, tadi teacher bagi tahu number of side. Okay, so yang ini kalau interior angle 60, ni tak kira pun kita tahu sebab 60 darab 3 180. So dia mesti triangle. Okay, yang ini formula number of side ialah 360 bahagi exterior. Exterior ialah 180 tolak 135. So 360 bagi 45 jawapan dia 8. So ni jawapan dia 3, ni jawapan dia 8. Okay, so 2 markah. Okay, yang ini ialah this arrange all the integers in ascending order. Ascending order menaik. So kalau menaik mula daripada nombor kecil. So nombor kecil ialah negative 7. Negative 7, negative 2, negative 1, 0, 2, 8, 18. Betul semua baru 2 markah. Okay, yang ni tak ada 1 markah ni. Okay, kemudian okay, the product. Okay, apa maksud find the product? Apa maksud produk? Apa maksud produk? Apa maksud produk? Tak ingat Ibu. Tak ingat? Okay, produk maksudnya hasil darab. Okay. Kalau kita tanya find the product, maksudnya hasil darab. Kalau kita tanya find the sum, maksudnya hasil tambah. Kalau kita tanya find the quotient, quotient ejaan dia Q-O-T-I-E-N-T. Okay, kalau kita tanya find the quotient, jawapan dia hasil bahagi. Okay, so kalau soalan teacher find the product, teacher nak hasil apa? Darab. Bahagi darab. Darab. Bahagi quotient. Okay, so awak cari largest integer. Largest integer ialah nombor yang paling besar. Okay, nombor paling besar nombor apa? 11 negatif 9.0. Yang nombor paling besar ialah 9. Okay, nombor paling kecil? Negatif 11. Yes, negative 11. Okay, sebab yang ni negative 5, negative 3 ni dia tak kecil Okay, so jadi negative 11 multiply 9. So jawapan dia negative 99. Okay, so darab. Hasil darab. Okay, siapa betul nombor B ni? Saya cikgu. Awak siapa? Anik Anik. Okay, so awak kena tahu maksud produk. Produk ialah hasil darab. Okay. Nombor 5, mark true for the correct statement. Okay. 2 jadi 6. 3 jadi 12. 4 jadi 20. Okay. So 2 darab 3, 6. 3 darab 4, 12. Okay. Yang pertama, multiply 3 to the previous number. Soalan ni pun keliru ni. Okay. Multiply 3 to the previous number. Okay, maksudnya lepas 2 dapat 6. Lepas 3 dapat 12. So darab 3 salah lah jawapan dia. Okay, add the multiple of 4 to the previous number. Multiple of 4 maksudnya
4, 8, 12. Ini soalan form 1. Multiple of 4 ialah gandaan. So gandaan 4 ialah 4, 8, 12 dan seterusnya. Tambah multiple of 4, salah lah. Sebab 3 ni bukan multiple of 4. Okay, multiple the previous number by the sum of the number with 1. Multiple the previous number. Multiple the previous number. Macam tak betul je. Multiple the previous number. Multiple. Oh, multiply ni patutnya. Multiply the previous number by the sum of the number with 1. Okay. Siapa faham yang nombor 3 ni? Apa maksud dia? Bukan multiple multiply. Siapa faham? Tak faham. Okay. Multiply the previous number. Okay. Darab nombor sebelumnya dengan hasil tambah nombor dengan 1. Okay. Maksud dia apa? The sum of the number with 1. Okay. Katakan number tu 2. So 2 tambah 1? 2 tambah 1? 2 tambah 1? 3. So 3 darab 2 lah. Okay, previous number dia 2. So 3 darab 2. Okay, kalau previous number dia 3. Okay, kalau previous number dia 3, 3 tambah 1? 4. 4. So 3 darab 4. Yes. Kalau previous number dia 4. So the number plus 1? 5. So 4 darab 5 lah. Okay, tu maksud dia. Cuma keliru dekat multiple ni. Okay, salah je ni, kira salah lah ni. Okay, kita tak perasan soalan ni. Silap Okay, dia tak boleh multiple. Okay, multiple ni untuk perkataan multiple of 2 ni betul lah. Kalau multiple tak boleh. Kalau multiple division number dah lain maksud dia. Mungkin ni salah ejaan. Okay. Nombor 4, add the multiple of 2 to the previous number. Okay. Kalau soalan dia tambah multiple of 2. Multiple of 2 contoh je lah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maksudnya sini 2 kena tambah 2. 3 kena tambah 4. 4 kena tambah 6. Itu masuk multiple of 2. Okay. So soalan ni pun silap sebenarnya. Okay. Ada yang betul ke? Betul berapa markah? Ada yang betul soalan ni? Awak letak apa? Ini awak letak apa? Letak Kalau multiple of 2. multiple of 2 awak letak betul. Okey, kalau awak letak dia sebab 4 markah ni. So awak mesti letak jawapan. So awak letak ni kira macam boleh hentam lah soalan ni. So awak letak di jawapan saya dapat markah. Walaupun awak tak faham. Okey. Kalau letak pangkah, dapatlah markah. Walaupun awak tak faham kan. Okey. Okey, soalan ni ada silap sikit lah. Okey. Ini soalan mid-year teacher check betul-betul. Okey, nombor 6A. Okey, bahagian C. Okey, bahagian C 6A expand maksudnya darab. So ni patutnya senang lah. XY plus 2XZ. Okey, number 2 jawapan dia P squared minus Q squared. Okey, boleh salin. Okey, boleh salin jawapan. Boleh sebab dia 2 markah. So awak sebenarnya boleh congak je tu. P squared minus Q squared. Tapi sebab 2 markah, kena ada jalan kerja lah. Biasakan diri tengok markah. Kalau markah 2, mesti ada jalan kerja. Okey. Kalau markah 1, macam soalan A tu, boleh congak pun tak apa. Okey. Nombor 6B. Okey, ni macam soalan tadi ni. Okey. Macam soalan tadi. So, awak kena tambah 13. Okey. So, awak boleh salin jawapan dia. Okey. So nombor pertama ialah 2. Okey, nombor pertama ialah 2. Nombor kedua ialah 15. So 2 ni ialah 2 tambah 0. 2
15 ni ialah 2 tambah 13. So 13N lah. Okay, so jawapan dia 2 tambah 13N. Okay, salin jawapan. Yang lain okey, tak dengar pun suara. Okey, okey. Okey, cikgu. Okay, awak patutnya awak semua ni kena kurangkan pergerakan sebab budak sedar pun ada yang positif. Form 2 dia tak tahulah. Form lain ada Ada saudara datang rumah ke? Ke awak yang Tak. jalan? Tak Ke ada, awak tak yang ada. jalan? Tak ada. Okay, Kak. Duduk je kat Kalau bawah. kalau saudara datang pun tak salam pun tak apa. Okay, so sekarang ni kita dah tak perlu salam lah. Okay. Parent tu nak buat macam mana kan, dah serumah kita. So kalau saudara ke siapa ke tak salam pun tak apa. Okay. So yang ni. Okay. Soalan C. Okay, soalan C ni sebenarnya kira susah jugalah. Kenapa susah? Sebab dia algebra. Okay. Tapi soalan dia express the square of the length of PR. Okay. Maksudnya dia nak PR kuasa 2. So kalau dia nak PR kuasa 2, dia lebih kepada soalan form 1 ni. Form 1 tajuk apa? Ingat. Tajuk apa ni? Pythagoras theorem. Pandai pun. Tajuk yang last sekali. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ialah CC kuasa 2 tambah QR kuasa 2, dapatlah PR kuasa 2. Jadi awak hanya X tolak 2A kuasa 2 tambah X tolak A kuasa 2. Okay, so yang ni dah masuk soalan form 2 lah. Iaitu bagaimana teacher nak expand. So bila teacher expand, teacher dapat X squared minus 4AX plus 4A squared. Okay, kenapa cikgu Suhaiza dapat direct? Sebab teacher ada bagi tahu sebelum ni, kalau soalan macam ni awak boleh congak, iaitu 2 darab X darab 2. 2 darab 2, 4 kan? Okay, sebab itu dapat 4AX. So tanda ikut soalan. Kalau soalan minus, minus lah. Tetapi yang belakang ni mesti positif sebab apa saja nombor kalau kuasa 2 mesti positif walaupun dia negatif. So negatif 2A darab negatif 2A positif 4A kuasa 2. Okey, yang ni pun sama. Awak boleh congak. Kenapa teacher dapat 2AX? Sebab 2 darab X darab A. So 2AX. Negatif, negatif lah. Tapi yang belakang ni positif sebab negatif A darab negatif A. Okay. So negatif A darab negatif A, positif A square. Okay. So kita kumpulkan yang like term. Okay, like term maksudnya yang sama unknown. So satu, tak ada nombor maksudnya satu. Satu tolak Oh sorry. 1 plus 1. 1 plus 1, 2 kan? So 2x power 2. Okay, yang ni awak boleh tekan kalkulator. Negatif 4 tolak 2. Kalau awak tekan kalkulator dapat apa? Negatif 4 tolak 2. Negatif 4 tolak 2 dapat apa? Negatif 6. Negatif 6 Negatif 6. Jangan nak congak-congak. Tekan kalkulator. Negatif 4 tolak 2. So negatif 6. Okay, yang ni 4 tambah 1. 5 lah. Okay, so maka penuh dia 3. Okay, salin. Siapa ada soalan boleh tanya Dah? Dah belum? Dah cikgu. Okay. Dah. Ni anak teaching dah bangun ke belum ni? Okay.
So nombor 7, find when 4 frames are combined, a regular polygon is produced. Find the value of x. Okay. Dia kata ada 4. 4 frame. And 4 frame. Okay. Okay, sebab soalan ni regular polygon. Okay, regular polygon. Kenapa dia kata 4 lah? 1. Sekejap. The diagram below shows a frame when 4 frames are combined. 4 frame. Kenapa dapat 8? 1, 2, 3, 4. Diagram below shows a frame. Okay. Okay, dia kata yang ini frame. Dia kata frame. So frame ni ada 2. So dia kata kalau 4 frame, so ada 8 lah. So ada 4 frame are combined. So maksudnya ada 8 side. Okay, sebab yang ni a frame. A frame ni ada 2 side. Dia kata ada 4 frame. So 4 darab 2, 8. So mesti ada 8 side. Okay, kalau ada 8 side, dia tanya X. Okay, so kita cari dulu exterior. Sebab kita tahu formula exterior ialah 360 bagi side. So 360 bagi 45. Okay, 45 ni exterior Yang 3X ni interior. Jadi 180 tolak 45. Dapat 135. So 135 ni ialah interior. So jawapan dia. Ni jawapan dia. Okay, soalan ni susah sikit lah. Sebab dia ada berkaitan dengan frame-frame tu. Tapi tak apa. Awak salin ni jawapan. Okay, salin jawapan. Dah? Sekejap cikgu, jap. Okay. Adnan ada ke? Tak ada. Adnan tak ada Faisal ada Faisal? Faisal? Tak ada. Here you go. Faisal ada? Faisal, hari tu kenapa tak buat topical test? Tu tidur? Maka awak tak ada ni. Okay, dah? Dah salin? Dah cikgu. Dah. Dah. Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Okay, yang ini pun nampak macam susah. Okay, tapi kalau teacher nak Y, okay. Yang ni Cikgu Suhaizah dia dah tukarkan Y tu. Kalau awak tak tukar pun tak apa. Maksudnya awak letak aje X tu 5. So 5 kuasa 2, 25. Lepas tu Z 3. 3 kuasa 2, 9. Okay. Faisal mesej. Okay. Sekejap Okay. Lepas tu. Okay. Lepas tu 25 tolak 9. Okay. Kenapa tolak 9? Sebab yang ini 9. So teacher pindah sana. 25 tolak 9. Okay. 25 tolak 9, 16 lah. So Z ialah square root 25 tolak 9, 16. So jawapan dia square root 16. So square root 16 jawapan dia 4. Yang ni siapa betul? Soalan ni senang je ni. Patutnya lah senang ni. Ada yang betul soalan ni? Saya. Okay. Patutnya senang soalan ni. Okay. Soalan C.
Okey, yang ini susah sikit sebab awak kena factorize, iaitu keluarkan 2. 2 bracket x tambah 2y. Okey, apabila awak dah keluarkan 2, baru 2 ni teacher potong dengan 2 atas. Teacher nak potong dengan 6 pun boleh. Okey. Okey. So, y ni teacher boleh potong dengan y atas. Okey, x ni tak boleh lah sebab x bukan luar bracket. Okey, jadi bila teacher dah potong 2 dengan 2, 3 dengan 6, y dengan y. So jawapan akhir dia ialah 2x over x plus 2y. Okey, salin jawapan. Ada yang betul soalan C? Saya cikgu. Okay, good. Okay, nombor 8. The diagram below shows a part of regular polygon. Find the number of sides for the following polygon. Okay, ini basic dia sama je. Iaitu kalau teacher bagi interior, kira exterior. 180 tolak interior dapat 24. Lepas tu nak tahu number side, 360 bahagi exterior. So tekan kalkulator, 360 bagi 24 sama dengan 15. Okay. Saya rasa tajuk ni lagi senang daripada algebra. Tapi kena ingat formula lah. Okay, jawapan 15. Boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, yang ni awak kena guna pembaris dan pensel. Construct the axis of symmetry. Okay, kalau axis of symmetry ni, kalau regular, dia berdasarkan side lah. Kalau side dia 8, dia punya axis pun 8. Kalau side dia 6, 5, 1, 2, 3, dia punya axis pun 5. Okay. So kena guna pembaris. Kemudian find the sum of interior angle. Formula interior angle ialah n minus 2 multiply 180. N minus 2 multiply 180. So jawapan yang pertama jawapan dia 900. Soalan yang kedua jawapan dia 540. Express P in term of Q. Okay. Sekarang teacher nak P. Okay. So kalau teacher nak P, so ni 2P. So 5 per 3 ni teacher pindah dekat depan. Sebab tu dia jadi square root of Q minus 5 over 3. Okay, minus 5 over 3. Tolak lah sebab teacher nak 2P. Okay. Kemudian oleh sebab 2P teacher bagi 2. So sini Cikgu Suhaizah tulis square root of Q bagi 2. Yang ni 5 per 3 bahagi lagi 2. So dia akan jadi 5 per 6 lah. Sebab 5 per 3 kalau awak tekan kalkulator pun 5 per 3 bahagi 2 jawapan dia 5 per 6. Okay, so ni jawapan dia. Square root of Q over 2 minus 5 over 6x. Okay, so calculate the value of Q. Okay, yang ni. Okay. Yang ni awak gantikan 2 darab P, 2 darab negatif 13. 5 per 3 darab S, 5 per 3 darab 24. Kemudian awak kuasakan 2. Kenapa teacher kuasa 2? Sebab yang ni square root. Kalau teacher nak hilangkan square root ni, teacher kena kuasa 2. So awak tekan kalkulator, dalam bracket ni 2 multiply negative 13 plus 5 over 3 multiply 24. Yang ni boleh congak ni. Sebab 24 bagi 3, 8. So 40. So awak boleh tekan kalkulator. Okay.
So bila awak tekan kalkulator awak dapat 14. Okay. So 14 power tu 14 power tu jawapan dia 196. Ada yang betul soalan ni? Susah ke? Betul. Susah? Dia sebenarnya tak susah. Dia cuma awak kena ganti betul-betul. Okay, salin jawapan. Okay, next question. Okay, ni pun soalan form 1. Okay, mungkin ramai yang dah lupa. Okay, so the value of x. Okay, ada yang betul tak soalan ni? Ada yang betul? Saya. Okay, good. Ini soalan form 1 So soalan form 1 ialah dia opposite angle. Opposite angle maksudnya ni. Okay, so maksudnya opposite angle maksudnya awak tengok RS ni, lepas tu awak tengok PQ. RS dengan PQ ni, so dia yang opposite tu yang bertentangan tu mesti sama. Maksudnya 5x ni sama dengan 100 tambah x. Bukan darab 100 tambah x. So yang kemudian awak tengok PQ dengan RS. So y ni sama dengan yang depan ni. Y. Okay. So kita guna linear equation 100 tambah x sama dengan 5x. So 4x sama dengan 100. Okay, kenapa kita dapat 4x? Sebab 5 tolak 1. Okay, so jawapan 25. Macam mana teacher nak tahu y? Okay, kalau x 25, 25 darab 5, 25 darab 5 berapa? 25 darab 5 apa? 25 multiply 5? Ya, ikut jap. Berapa isi? Sebab tadi sebab 5x. Cikgu 5x. 125. Okay, 125. Jadi 180 tolak 125 lah kalau teacher nak tahu y. Mula-mula kira x dulu, so dah tahu x. So RS ni garis lurus. So kalau straight line, y tambah 5x mesti 180. Okay, so y jawapan dia 55. 2 markah. Soalan seterusnya, calculate the straight angle or regular nonagon. Okay, yang ni tadi, okay, balik-balik soalan sama je. 360 bahagi side. Dapat exterior. So jawapan dia 40. So, kalau awak takut lupa formula, so dekat kertas awak tu awak tulis formula kat sini. So, nanti awak biasa formula dia. Sebenarnya dekat muka surat depan pun ada formula. Tapi ramai pelajar tak perasan. Okay, yang ini negatif 15 tolak 8 tolak 1 tolak 6. So teacher kena tambah 7 kepada previous number. Okay, teacher kena tambah 7. Dia tanya, calculate the sum of the first six term. Maksudnya dia suruh awak senaraikan 6 sebutan. Yang ini ada 4 je. 1, 2, 3, 4. So awak kena tambah lagi 2. So 6 tambah 7, 13. 13 tambah 7, 20. Dah dapat 6 sebutan. Calculate the sum. Apa maksud sum? Hasil? Tambah. Yes, pandai. Hasil tambah. So teacher tambah lah. Walaupun dia ada negatif, tak ada masalah. Awak boleh tekan kalkulator. Negatif 15 tambah negatif 8, tolak 8 lah. Tolak 1 tambah 6 tambah 13 tambah 20. Okay, dapat jawapan. Okay, boleh tekan kalkulator jangan congak-congak. Congak dia salah. So
So jawapan 15. Ada yang betul soalan ni? Ada yang betul? Siapa betul? Saya. Okay, good. Okay, 15 Okay. Yang ini write the formula of balance. Okay. Okay, sekarang P ni balance. Okay, dia beli 3 pen. Okay, 3 pen, pen tu harga dia Q. So 3Q lah. Kemudian dia beli ruler 2. So ruler tu harga dia R. So 2R lah. So duit dia RM20. So 20 tolak 3Q tolak 2R. 20 ni tak payah letak unit. Nanti dia jadi, nanti orang ingat algebra pula. Okay, letak 20 saja. So P sama dengan 20 tolak 3Q tolak 2R. Calculate the balance received with the price of a pen or ruler RM1 and RM0.8. Maksudnya harga pen RM1. So 3 darab 1. Harga ruler 80 sen. So 2 darab 0.8. So duit RM20. So awak tolak lah. Awak tolak baru dapat balance. RM15.40. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey. So RM15.40. Okey, soalan seterusnya ialah apa ni, dia tanya PQ. Okey, dia bagi perimeter. Perimeter maksudnya kita tambah ukuran keliling. Kita tambah ukuran keliling, so kita dapat sekejap dia naik PQ. Okay, so the length of PQ. Okay, so PQ ni kita andaikan dia Y. Kalau awak nak letak A pun tak ada masalah. So kita andaikan dia Y. So, benda ni. Okay. Apa dia ceritakan? Sekejap benda pula ni. Aduh. Sekejap. Okay, so PQ tu teacher andaikan dia Y. So, awak tambahkan semua. Okay, kalau perimeter, Q ni Y, RS pun Y. Jadi 2Y. Perimeter kan, kalau sini 5, sini 5. So 5 tambah 5 lah. Okay. So kalau sini 4X tambah 5, sini pun 4X tambah 5. So 2 darab 4X tambah 5. So ni perimeter dia sama dengan diberi with the perimeter 10X plus 14. Okay, so jadi ini ialah algebraic formula. 10X tambah 14 sama dengan 2Y tambah 8X tambah 10. Kenapa dia dapat 8X? Sebab 2 darab 4. Kenapa dia dapat 10? Sebab 2 darab 5. Okay. Sekarang dia nak PQ. So PQ Y kan? So jadi kita cari apa itu Y. So kita kumpulkan yang bukan Y. So 10X 10X tolak 8X sebab 8X ni letak kat depan. Okay. Kemudian 10 ni teacher letak kat depan. So jadi tolak. Jadi 10X tolak 8X tambah 14 tolak 10. So tekan kalkulator. 10 tolak 8, 2. 14 tolak 10, 4. So apa jawapan dia? Apa jawapan PQ? PQ sama dengan? PQ sama dengan apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Apa jawapan macam mana nak tahu Y?
So 2x tambah 4 bagi 2. 2 bagi 2 x, 4 bagi 2, 2. So jawapannya y sama x tambah 2. Ada soalan tak nombor C ni? Ada yang nak tanya? Sekejap cikgu, saya nak salin. Salin. Okay, so kita anggapkan PQ tu Y. Okay, kalau awak nak letak ada E pun tak ada masalah. Asalkan jawapan dia okey, kemudian formula area ialah darab. Jadi bila darab, teacher guna expand lah. Okey. So 4x tambah 5 darab y, y ialah x tambah 2. Jadi awak guna expand. So kita dah belajar chapter 2 expand. So bracket 4x tambah 5 bracket x tambah 2. Okey, ni expand. 4x darab x 4 kuasa 2. 4x darab 2 8x. 5 darab x 5x. 5 darab 2 10. So 8 tambah 5 13. So 4x squared tambah 13x tambah 10. Okey, salin nombor 2. Dah? Dah cikgu. Okey. Jadi kejap. Awak semua bawa balik tak modul yang teacher bagi tu? Bawa. Bawa. Bawa Okey, ni. good. Okey, good. Nanti teacher masukkan dalam Google Classroom. So untuk cuti sekolah ni teacher nak awak hantar. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. So nanti teacher masuk dalam Google Classroom lah. Okey. So yang ni negatif 15 tambah 5y. Yang ni 8m squared tolak 24m tambah 7m tolak 21. So tekan kalkulator, negatif 24 tambah 7 negatif 17m. 2 markah. Okey, factorize ialah teacher keluarkan x sebab yang ini ada x, yang ini pun ada x. So dia akan jadi x kuasa 2 tolak y kuasa 2. So yang ini kita dah belajar, apabila kuasa 2 tolak kuasa 2 dia akan jadi 1 tambah 1 tolak. So x bracket x tolak y, x tambah y. Okey, composite set maksudnya lah gabungan dua shape So ini gabungan dua rectangle. Okey. Apabila gabung dua rectangle, dia tanya area. Okey, so kalau dia tanya area, okey. So teacher potong. Sebenarnya awak nak potong sebelah sini. Kalau potong sebelah sini, boleh juga tapi susah kan. Okey, teacher potong sebelah sini. So teacher potong sebelah sini dia akan jadi luas dia jadi x darab x tolak 6. Okey, luas sini ialah 3 darab x. Okey. So luas pertama x bracket x minus 6. Luas kedua 3 multiply x. Okey, jadi awak expand x squared minus 6x. Okey. So yang ni ialah sama. So boleh tekan kalkulator. Negatif 6 tambah 3. So negatif 3x. Ada soalan nak tanya yang ni? Area? Tak ada. Okay, so awak kena potong lah area tu.
Okay, yang ni dia tanya apakah three polygon shown in the diagram. Okay, so awak boleh nampak triangle, awak boleh nampak pentagon 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Okay, awak boleh nampak pentagon 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi tak payah tulis regular lah. Okay, sebab ini bukan regular. Okay, sebab kalau jawapan macam ni maksudnya kita tak kisah sama ada dia regular atau tak regular. Betul tak nombor ni? Soalan ni? Betul. Okay so dia cuma tanya nama polygon. Okay, so teacher nak awak kira jumlah markah awak. Okay, lepas tu teacher nak awak masuk dalam Telegram. Sekejap markah PPT. Okay. Okay, sekejap. Okay, so teacher nak ambil gambar. So semua boleh on camera. Dah mandi belum? Dah. Tak mandi tak apalah, cucilah muka tu. Okay, teacher punya recording ni masuk dekat Akif Akif mana Akif? Akif Faisal? Nanti Akif share dekat, send dekat teacher Nanti awak send awak punya recording ni.